Okay, kita tengok sikit pengenalan dia. Struktur kawalan ulangan membolehkan pengaturcara mengarah komputer untuk melaksanakan langkah-langkah tertentu secara berulang kali. Struktur kawalan ulangan membolehkan pengaturcara mengarah komputer melaksanakan langkah-langkah tertentu berulang kali. Boleh buat berulang kali. Boleh gariskan dalam buku teks, nanti catatkan dalam buku nota. Struktur kawalan ulangan adalah penting supaya kod yang ditulis tidak panjang dan memakan ruang. Bila kita menggunakan struktur kawalan ulangan, kod kita menjadi lebih ringkas, lebih pendek. Bila lebih pendek, dia menjimatkan ruang. Selain itu, penambahbaikan kepada kod struktur kawalan ulangan adalah lebih mudah berbanding dengan kod aturcara yang tidak menggunakan gelung. Maksudnya, bila kita menggunakan struktur kawalan ulangan, kod kita kan jadi lebih pendek, ringkas. Bila lebih pendek dan ringkas, mudah untuk kita buat penambahbaikan. Penambahbaikan ni maksudnya mudah untuk kita nak cari lokasi ralat. Baris mana yang ada ralat, kita senang nak cari. Lepas tu mudah pula kita untuk betulkan ralat. Mula-mula kita cari baris mana yang ada ralat, dah jumpa baris tu kita akan betulkan ralat. Jadi lebih mudah apabila menggunakan struktur kawalan ulangan. Semasa mengekodkan struktur kawalan ulangan, biasanya pengaturcara perlu menggunakan sintaks pemboleh ubah yang cekap yang bertindak sebagai pembilang. Dekat sini walaupun ayat dia panjang, tapi yang nak tekankan kat sini, struktur kawalan ulangan selalunya menggunakan pemboleh ubah sebagai pembilang. Dalam struktur kawalan ulangan, dia menggunakan pemboleh ubah sebagai pembilang. Pemboleh ubah ni selalu kita guna macam X ke Y ke kan. Kita mungkin tetapkan nilai awal dia. Mungkin kita gunakan pemboleh ubah X sebagai pembilang. Nilai awal mungkin kita tetapkan X sama dengan 1. Lepas tu kita uji syarat kan. Bila syarat benar, dia akan laksanakan tindakan. Selepas laksanakan tindakan, nilai pemboleh ubah ni mungkin kita akan tambah. Jadi X sama dengan X tambah 1. Ataupun ubah. Sebagai pembilang. X1 mungkin jadi X2, X3 dan seterusnya. Struktur kawalan ulangan boleh menerima arahan input untuk melakukan operasi matematik seperti penambahan 2 senarai nombor, mengira purata dan pelbagai operasi olahan. Yang ni tak apa, tak penting sangat. Bahagian kod yang mengandungi syarat dan langkah-langkah berulang disebut gelung. Bahagian kod yang mengandungi syarat dan langkah-langkah yang berulang disebut gelung ataupun loop. Kita dah belajar dah sebelum ni. Manakala setiap pusingan ulangan disebut lelaran ataupun iteration. Iteration. Selalu kita guna perkataan pemboleh ubah I, iteration I. Dua jenis struktur kawalan ulangan yang sering digunakan ialah, yang ni yang kita nak belajar. Dua jenis struktur kawalan ulangan. Yang pertama, struktur kawalan ulangan untuk ataupun for. Yang kedua, struktur kawalan ulangan selagi. Ataupun dalam Python kita guna while. While. So, yang kita nak belajar ni ada dua. Sebenarnya ada banyak. Dalam silibus kita, dua ni je lah. Gelung for dan gelung while. Gelung for ni dikawal oleh bilangan lelaran yang diketahui. Kita dah tahu dah berapa kali kita nak ulang. Bilangan ulangan diketahui.
diketahui. Kita dah tahu dah 5 kali ke nak ulang, 10 kali ke kan. Yang kedua, gelung while, selagi. Dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Tak tahu berapa kali nak ulang. Okay, sehinggalah syarat dipenuhi. Jadi bila syarat benar dia akan laksanakan tindakan dan dia berhentilah, dia tamat. Struktur kawalan untuk dan struktur kawalan selagi. Okey, untuk ni adalah for, selagi adalah while. Sesuai digunakan sebagai struktur kawalan pra-ujian ataupun pre-test yang akan menguji syarat sebelum melaksanakan lelaran. Dia uji syarat dulu, barulah dia laksanakan lelaran ataupun ulangan. Dia ada syarat dulu dekat atas, lepas tu baru dia ulang. Penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur kawalan untuk dan struktur kawalan selagi akan diterangkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Okay, lepas ni di muka surat seterusnya, muka surat 144, dia akan tunjuk satu contoh yang menggunakan struktur kawalan ulangan for dan while. Okay, dia gabungkan dua tu. Okay. Next. Okay, contoh 3.27, penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan ulangan. Okay. Permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi mengawal fungsi log masuk. Okay, fungsi log masuk untuk kita log in ke dalam suatu sistem tu, log masuk. Bukan setakat permainan interaktif, kita nak log masuk ke email kan. Kita gunakan kata laluan username dengan password kan. Itu maksud dia ni. Username dengan password tu menggunakan struktur kawalan ulangan. Balkis diminta oleh guru untuk membangunkan atur cara yang mengawal log masuk dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika pengguna berjaya log masuk, jika berjaya log masuk, atur cara akan memaparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okay. Kalau dia berjaya log masuk, sistem akan paparkan selamat datang, selamat datang, selamat datang sebanyak 3 kali. Okay. Langkah penyelesaian macam mana nak buat? Kita tengok yang pertama, penyataan masalah. Mengenal pasti input yang diperlukan iaitu ID untuk log masuk. Okay. Kita kena tetapkan kata laluan. Mula-mula kita mesti tetapkan kata laluan dulu. Kata laluan tu maksudnya kita kena simpan dalam pangkalan data. Okay. Mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat untuk log masuk. Yang ketiga, mengenal pasti proses untuk struktur kawalan yang terlibat untuk paparan selamat datang sebanyak 3 kali. Kita tengok ni langkah 2. Isytihar pemboleh ubah ID dan I. Isytiharkan pemboleh ubah ID. Kita tengok terus yang bawah ni. Tengok sekali dengan catat alir dia lebih mudah. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, macam ni. Isytiharkan pemboleh ubah ID dan I. Ini adalah nilai awal. Ini nilai awal. Kita kena setkan, kita kena tetapkan lebih awal. Okay. Yang ni adalah ni yang pertama ni. Setkan ID sama dengan 1, 2, 3. Maksudnya kata laluan dia ataupun password dia adalah 1, 2, 3. Dan I sama dengan 1. Pasal apa I sama dengan 1? Sebab I ni akan digunakan dalam ni. Ya, untuk kita paparkan selamat datang. Selamat datang kan kita nak paparkan sebanyak 3 kali. Jadi kita tetapkan nilai awal I adalah 1. Nanti I itu akan bertambah jadi 2, lepas tu tambah jadi 3. Okay. Itu sebablah dia buat I sama dengan 1. Seterusnya, setkan I, yang tu dah. Yang ni. Pengguna memasukkan ID.
Pengguna memasukkan ID. Ini adalah input. Kalau ada perkataan masukkan, itu adalah input. Jadi mesti guna simbol segi empat selari. Okey, yang ni. Segi empat selari. Paparkan mesej, masukkan nombor ID anda. Setkan jawab kepada ID yang dimasukkan. Okey. Masukkan nombor ID anda. Okey, bila pengguna masukkan nombor ID, pengguna masukkan, katakanlah dia masukkan 55. 55 ni kat sini, ID yang dimasukkan. Ini 55 ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang kita set, iaitu nama pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah apa nama dia? Jawab. Itu maksud dia. Ayat ni maksudnya macam ni lah. Bila keluar paparan masukkan nombor ID anda. Ni, yang ni kan, masukkan nombor ID anda, baris ni. Lepas tu cursor akan tunggu dekat sini untuk awak masukkan nilai. Okay, awak masukkan nilai 55. 55 ni akan pergi ke baris seterusnya. ID yang dimasukkan 55 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah jawab. Okay, settle dah sampai sini. Okay, yang ni 4. Seterusnya, while jawab, ni simbol apa ni? Siapa ingat ni simbol apa? Simbol tanda seru, simbol sama dengan. Apa maksud dia? Apa maksud simbol ni? Apa maksud dia? Maksud dia tak sama dengan. Okay, dia kata while jawab, while jawapan dalam jawab ni 55 ni jawapan dalam jawab ni 55. While jawab ni 55 tak sama dengan 1, 2, 3. Sebab nilai awal ID 1, 2, 3 kan? 55 sama tak dengan 1, 2, 3? Tak sama kan? Tak sama maksudnya ya. Kalau ya, dia akan pergi ke sini. Naik ke atas, ke sini. Okay, dia akan keluarkan lagi satu mesej. Mesej yang kedua sama juga. Ulang. Masukkan nombor ID anda. Dia akan keluar kali kedua. Okay, kali ni awak masukkan ID. Katakan awak masukkan 1, 2, 3. Awak masuk 1, 2, 3. 1, 2, 3 akan masuk kepada pemboleh ubah jawab. Okay, dekat sini 1, 2, 3 masuk kepada pemboleh ubah jawab. Jawab dekat sini jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 tak sama dengan 1, 2, 3. Tak sama. Tak sama maksudnya salah lah kan. Sepatutnya sama. Jadi dia pergi ke bawah tidak. Okay. Jadi bila awak masukkan sini 1, 2, 3, dia akan pergi ke sini. Tidak. Lepas tu dia akan uji pula syarat seterusnya. I kurang atau sama dengan 3. I tadi nilai berapa? Berapa nilai I yang tadi? Nilai awal I adalah 1. Jadi 1 kat sini. 1 kurang atau sama dengan 3? Ya. Ya pergi sini. I sama dengan I tambah 1. I sini adalah 1. 1 tambah 1 ialah 2. I depan jadi 2. Okay. Pergi ke bawah. Paparkan selamat datang. Okay, jadi di bawah ni, masukkan nombor ID anda ni, dia akan keluar paparan selamat datang. Faham? Lepas tu dia akan naik ke atas. Ni. Pergi sini pula. Okay, masuk balik ke syarat ni, uji syarat. I sekarang jadi berapa tadi? 2. 2 kan? Dia uji syarat. 2 kurang atau sama dengan 3? Ya. Ya pergi sini. Okay, I dalam ni jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Nilai I yang baru adalah 3. Okay, pergi turun bawah. Paparkan selamat datang. Papar lagi 1. Selamat
datang macam tu. Naik atas, naik balik, pergi sini. Dia uji syarat. I sekarang bernilai 3. Okay, 3 kurang atau sama dengan 3? Ya. Dia pergi sini. I sekarang jadi 3 tambah 1 ialah 4. I baru adalah 4. Pergi bawah, paparkan selamat datang, papar dekat sini. I sekarang adalah 4. Okey, naik atas. Naik, I sekarang 4. 4 kurang atau sama dengan 3? Tidak. Tidak, dia pergi tamat. Jadi paparan kita yang ni lah. Yang ni paparan kita. Okay. Yang ni pun dia papar juga ni. Yang salah tadi kan? Yang ni dia papar juga. Lepas tu dia pergi sini. Okey, ada soalan? Okay. Yang ni adalah atur cara dalam Python. Okey, yang ni saya dah type balik. Saya type balik dalam Python compiler online. Okey, saya tunjukkan Kita cuba run nanti. Okay, Python online compiler dekat sini. Ni. Okay, kita guna programmist.com macam biasa. Ni saya paste dekat sini. Satu cara yang sama macam dalam buku teks, muka surat 145 tadi. Lepas tu saya cuba run. Dia keluar selamat datang, selamat datang, selamat datang. Pasal apa dia keluar macam ni? Saya ulang balik. Dia kena guna IDLE Python. Kalau guna online compiler ni susah sikit. Okay, dia lambat. Enter. Okay, saya masuk 1, 2, 3. Enter. Ni baru betul. Okay. Jadi bila awak guna online compiler, awak kena ulang banyak kali ni. Kadang-kadang dia jadi tak betul. Okay. Yang ni betul lah. Kalau macam ni betul. Output yang betul ialah macam ni. Bila awak masukkan ID yang betul, dia akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey. Sama macam buku teks awak tu, muka surat 145. Okey kelas, ada soalan? Python, syntax for. Kita gunakan for untuk struktur kawalan untuk. Okey, for ni dia ada syarat dia. Macam mana nak tulis? For boleh ubah gelung in. Okay, ini adalah range. Julat. Range. So ada pernyataan. Okay. Pemboleh ubah gelung akan terbentuk sebaik sahaja syntax for di type. Maka pemboleh ubah gelung tidak perlu diisytiharkan terlebih dahulu. Okay, ni tak ada apa. Kita tengok yang bawah ni. Bawah ni Okey. Untuk gelung for yang kita nak belajar ni, untuk gelung for kita akan gunakan fungsi range. Fungsi range. Ni macam ni. Fungsi range. Okay, fungsi range ni kita gunakan bersama dengan struktur kawalan ulangan for. Kita guna dengan struktur kawalan ulangan for. Contoh. Okay, contoh kita tengok. Kalau range ada bracket, ni range ada bracket macam ni, maksudnya range henti. Kalau satu saja maksudnya henti. Contoh kalau dia bagi macam ni. Contoh kalau dia bagi range 5, julat 5. Maksud dia kalau julat 5 ni dia menghasilkan output dia 0, 1, 2, 3, 4. Tengok betul-betul. Kalau kita buat range 5, output dia adalah bermula dari 0. Mesti mula dari 0. Mesti. Okay. Dan berakhir dengan satu nombor sebelum nombor dalam bracket ni. Kalau ni 5, dia berakhir dengan 4. Okay. Bila ada satu nombor ini kita panggil sebagai range henti. Henti ataupun stop.
Kita stop sampai nombor ini. Okay. Jenis range yang kedua kita ada, ni jenis range yang kedua kita ada range mula henti. Contoh yang ni, contoh untuk mula henti kita ada range 2, 6. Contoh macam tu. Range 2, 6. 2 untuk mula, 6 untuk henti. Bila macam ni, dia akan keluar paparan 2, 3, 4, 5. Sampai 5 sahaja. 6 tak termasuk. Dia henti sampai 6. 5 je yang last. Boleh tak kelas? Boleh tak ni? Tak ada respon langsung ni. Okey, kita tengok kalau macam ni. Dia bagi contoh range 3, 7. Maksudnya mula dengan 3, ini adalah mula. Okay, sampailah 7 ni untuk henti. Tapi tak termasuk 7. Jadi dia 3, 4, 5, 6. Okay. Faham? Seterusnya, jenis range yang ketiga kita ada mula, henti, langkau. Okay, kalau nak hafal dalam bahasa Inggeris pun boleh juga. 3S. Start, stop, step. Step, langkau. Okay, contoh kita tengok ni range 2, 10, 3. Kalau dia bagi range macam ni, dia akan jadi mula dengan 2. Okay, 2 masuk. Akhir dengan 10, stop. Ini adalah start. Ini adalah stop. Ini adalah step. Daripada 2 ni nak pergi ke 10, dia tambah step sebanyak 3. Jadi 2 tambah 3 berapa kelas? Berapa 2 tambah 3? 5. Okay. Selagi tak sampai 10, dia akan terus tambah. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 3, 11. 11 lebih daripada 10 jadi tak termasuk. Jadi output kita yang ni lah. Okay, jawapan kita yang ni. 2, 5, 8. Okay. Faham tak? Kita tengok contoh lain untuk range start, stop, step. Okay, contoh lain kita tengok range 10, 1, negatif 2. Macam tu. Okay, bila ada macam ni, range 10, 1, negatif 2, maksudnya kita mula dengan berapa kelas? Mula dengan 10. Akhir dengan 1. Okey, kita tolak 10, step dia negatif 2 kan? 10 tolak 2 ialah 8. Tolak 2 lagi jadi 6. Tolak 2, 4. Tolak 2, 2. Tolak 2, kosong. Kosong dah kurang daripada stop ni kan? Jadi sampai sini je lah. Okey kelas. Yang ni memang menarik lah. Benda ni memang seronok. Kalau yang tadi mungkin awak boring, tapi jenis fungsi range ni kena ambil tahu. Sebab banyak nak guna lepas ni. Contoh dia bagi range 3, 10, 2. Ini range menaik. Sebab apa menaik? Sebab mula dengan 3, habis dengan 10. Jadi dia mesti positif lah menaik kan, nak tambah. Macam yang saya bagi contoh ni. Yang ni mula dia besar, akhir dia kecil. Mestilah dia punya belakang ni negatif sebab nak tolak. Daripada besar nak jadi kecil. Kan? Okay, yang ni range 3, 10, 2. Jadi kita mula dengan 3. Mula dengan 3 ni 3. 3 nak sampai 10, dia macam mana operasi dia? Kita tambah sebanyak 2. 3 tambah 2, 5. 5 tambah lagi 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 dah lebih daripada ni. Faham? Jadi
1, 2, 3, 4 ni sajalah nombor yang muncul sebanyak 4 ni. Okey tak? Tak tahulah kamu faham ke tak faham ni. Semua senyap je. Okey, kita cuba latihan ni last. Range 10. Apa nak jawab? Kalau range 10, ini range apa? Range 10 ni range mula kan? Sebab dia ada satu nombor, maksudnya adakah range mula? Oh, saya tersilap. Range apa ni? Range 10. Maksudnya range henti kan? Stop. Yes. Henti. Jadi nombor yang muncul nombor apa? Bagi tahu saya nombor apa yang muncul. Mula dari Sifar. Sifar, pandai. Sifar, lepas tu 1, 2 sampai berapa kelas? 9. Ya, pandai. Betul. Okey, sampai 9 saja. Betul. Okey, kita cuba yang kedua. Yang ni. Ini fungsi range. Mula-mula ni apa? Ini mula kan? Ini henti. Ataupun start dengan stop. Jadi macam mana bagi tahu saya nombor yang terhasil? 5. Lepas tu 6, 7, 8. Sampai mana nak berhenti ni? Sampai 15. Ya, pandai. Nasib baik ada juga yang jawab. Okey, sampai 15 macam tu. Okey. Next, nombor 3. Second last dan nombor 3. Yang ni kita ada start, stop, step. Mula, henti, langkau. Okey, yang ni macam mana? Mula dengan kosong kan, dia bagi kosong untuk mula. Kosong nak sampai stop ni dia bertambah sebanyak 5. Jadi macam mana? Berhenti sampai mana? Berhenti sampai mana? 25. Ya, berhenti sampai 25. Betul. Okey. 30 tak termasuk. Okey, the last one. Yang ni. Okey, output dia akan jadi mula dari 5 sampai negatif 1. 5 tolak 1, 4. Tolak 1, 3. Tolak 1, 2. Tolak 1, 1. Tolak 1, 0. Tolak 1, negatif 1 kan? Jadi sampai 0 saja. Boleh tak?